Kakak saya sendiri menghantar mesej kepada saya. Jangan datang ke majlis persaraan ibu. Dia tak mahu ibu ada di sana. Tiada panggilan. Tiada penjelasan. Hanya satu ayat yang masuk ke dalam malam saya seolah-olah saya tidak wujud. Apa yang lebih menyakitkan? Ayah saya menyukai mesej itu. Jadi saya tidak membantah. Saya tidak merayu. Saya menaip satu perkataan. Tenang. Dan diam-diam berhenti membayar untuk tempat itu. 7 hari kemudian, sambutan yang mereka rancang tanpa saya mula hancur berkecai. Telepon saya menyala selama berjam-jam. Nama-nama tertera di skrin. Dan percayalah, itu hanyalah akibat pertama. Sebelum saya memberitahu Anda bagaimana ini berakhir, tekan suka dan komen dari mana Anda mendengarnya. Jika Anda pernah dipadamkan oleh keluarga Anda sendiri, saya ingin mendengar daripada Anda. Saya Olivia. Saya berumur 34 tahun apabila saya akhirnya faham betapa mudahnya saya digantikan kepada orang yang membesarkan saya. Di atas kertas, keluarga saya kelihatan baik-baik saja. Jiran-jiran yang baik hati melambai. Jenis yang menyiarkan foto tersenyum setiap percutian. Jika Anda masuk ke rumah ibu bapa saya, Anda akan melihat kenangan berbingkai yang berbaris di lorong. Hari lahir, majlis graduasi, percutian yang kelihatan mudah jika difikirkan semula. Apa yang Anda tidak akan lihat ialah bagaimana detik-detik itu dibina atau siapa yang membawanya. Skim saya biasanya. Saya bekerja dengan pekerjaan yang stabil yang memerlukan pengaturan, kesabaran, dan penyelesaian masalah. Di suatu tempat di sepanjang perjalanan, kemahiran itu secara senyap-senyap dipindahkan dari kerjaya saya ke dalam keluarga saya. Saya menjadi orang yang menempah barang, membayar barang, melicingkan keadaan. Saya tidak mengumumkannya. Saya tidak mencatat skor. Saya hanya melakukannya kerana seseorang terpaksa. Ibu saya suka perkara yang dilakukan dengan betul. Ayah saya suka perkara yang damai. Dan adik perempuan saya, dia suka diraikan. Dia seorang yang lantang, menawan, orang yang kesilapannya selalu dijelaskan sebagai tekanan atau kegairahan atau kesalahan orang lain. Semasa membesar, jika ada sesuatu yang rosak, saya ditanya mengapa saya tidak lebih berhati-hati. Jika dia memecahkannya, kami ketawa dan teruskan hidup. Dinamik itu tidak pernah berubah. Ia hanya menjadi lebih baik. Apabila ibu saya mengumumkan dia akan bersara, semua orang bercakap tentang betapa istimewanya ia. Kerja selama beberapa dekad, satu peristiwa penting, satu saat yang dia berhak nikmati. Kakak saya bercakap tentang betapa besarnya ia sepatutnya. Ayah saya bercakap tentang memastikan sesuatu sentiasa mudah. Dan entah bagaimana, tanpa mesyuarat atau rancangan, tanggung jawab itu jatuh ke pangkuan saya. Pada mulanya saya tidak kisah. Saya menemui tempat yang terasa mesra, tidak mencolok mata. Saya menguruskan catering. Ibu saya sebenarnya suka, bukan hanya apa yang kelihatan cantik dalam gambar. Saya menguruskan pembayaran dengan senyap, seperti yang saya selalu lakukan. Bel hanyalah angka bagi saya, masalah dengan penyelesaian. Saya tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Saya tidak pernah benar-benar mengharapkannya. Apa yang saya harapkan ialah berada di sana. Ada gambar yang saya terus fikirkan semasa saya merancang semuanya. Ia sudah lama, sedikit pudar. Ibu saya dan saya di dapur ketika saya kecil. Dia ketawa di tengah-tengah putaran. Apron sengit. Saya memegang tangannya, tidak seimbang. Tersenyum seperti tiada apa yang boleh berlaku. Saya berpegang pada imej itu lebih daripada yang saya sedari. Mungkin sebahagian daripada diri saya berpendapat parti ini adalah cara untuk kembali kepada jersey kami yang itu. Malam kakak saya menghantar mesej kepada saya semua itu retak. Tidak hancur, retak. Kerana apabila seseorang memberitahu Anda untuk tidak datang ke sesuatu sambutan, Anda membinanya memaksa soalan yang telah Anda elakkan sepanjang hidup Anda. Adakah saya keluarga atau adakah saya hanya berguna? Soalan itu kekal dalam ingatan saya lama selepas saya meletakkan telefon saya, dan ia terus mengikuti saya ke hari-hari berikutnya. Mesej itu datang lewat jenis jam di mana tiada apa-apa yang baik akan tiba.
Saya berada di rumah, kasur disepak berhampiran pintu, bilik diterangi oleh satu lampu yang saya lupa matikan. Telepon saya berdering sekali di atas meja kopi. Saya tidak tergesa-gesa. Saya tidak pernah berbuat demikian lagi. Kebanyakan malam ia hanyalah sembang kumpulan yang bising. Saya menyenyapkan peringatan yang sudah saya hafal. Kemudian saya melihat nama kakak saya. Teksnya pendek. Tiada ucapan. Tiada pelembutan. Jangan datang ke majlis persaraan ibu. Dia tidak mahu awak berada di sana. Saya merenung skrin lebih lama daripada yang saya mahu akui. Cukup lama untuk otak saya mencari konteks yang tiada di sana. Satu jenaka. Satu salah faham. Apa-apa sahaja yang membuatnya masuk akal. Kakak saya selalu bercakap terus terang. Tetapi ini tidak terus terang. Ia seperti pembedahan. Sebelum saya sempat membalas, satu lagi baris muncul. Ayah menyukai mesej itu. Butiran kecil itu lebih menyentuh hati daripada perkataan itu sendiri. Ayah saya selalu mendakwa berkecuali. Dia percaya berdiam diri adalah sama seperti kekal baik. Semasa membesar, dia akan duduk di hujung meja semasa pertengkaran berlaku. Mengangguk sekali-sekala, tidak menawarkan apa-apa yang mungkin mengganggu keseimbangan. Saya pernah berfikir itu bermakna dia adil. Kini saya faham ia bermakna dia selesa membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Saya meletakkan telefon. Dada saya terasa sesak. Bukan kerana panik, tetapi dengan sesuatu yang lebih dingin. Jenis kejelasan yang datang apabila penafian akhirnya berputus asa. Saya tidak menangis. Saya tidak terburu-buru. Saya tidak merangka perenggan untuk mempertahankan diri. Saya menaip satu perkataan. Hebat. Itu. Pernah berfikir itu bermakna dia adil. Kini saya faham ia bermakna dia selesa membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Saya meletakkan telefon. Dada saya terasa sesak. Bukan kerana panik, tetapi dengan sesuatu yang lebih dingin. Jenis kejelasan yang datang apabila penafian akhirnya berputus asa. Saya tidak menangis. Saya tidak terburu-buru. Saya tidak merangka perenggan untuk mempertahankan diri. Saya menaip satu perkataan. Hebat. Itu sahaja. Kemudian saya membuka komputer riba saya. Email pengesahan tempat masih dibuka dari awal hari itu. Saya telah menyemak butiran, memastikan semuanya telah ditetapkan. Tanpa teragak-agak, saya mula membatalkan apa yang telah saya bina. Satu pembatalan pada satu masa. Setiap klik adalah senyap, bersih, jenis kecekapan yang saya dikenali. Pembayaran tidak melawan balik. Bel-bel itu tidak berbantah. Bel-bel itu hilang begitu sahaja satu persatu, seolah-olah ia tidak sepatutnya berada di situ. Apa yang paling mengejutkan saya, ialah betapa tenangnya perasaan saya. Keesokan paginya, saya menunggu sesuatu, permohonan maaf, panggilan, malah penjelasan yang janggal. Tiada satu pun yang datang. Kesunyian itu berlanjutan sepanjang hari, dan ke hari-hari berikutnya. Ia adalah jenis kesunyian yang menjawab soalan tanpa berkata sepatah kata pun. Bel-bel itu tidak keliru. Bel-bel itu tidak berkonflik. Bel-bel itu hanya menganggap saya akan kembali ke tempatnya. Beberapa hari kemudian, mesej mula masuk. Kakak saya menuduh saya berdrama. Ibu saya bertanya mengapa keadaan tidak berjalan lancar. Tiada siapa yang bertanya khabar saya. Tiada siapa yang mengakui apa yang telah dikatakan kepada saya. Mereka bercakap seperti masalahnya bukan apa yang mereka lakukan, tetapi saya telah berhenti membetulkannya. Ketika skim perubahan itu berlaku, tidak kuat, tidak tiba-tiba, hanya kesedaran yang tenang menyelubungi dada saya. Jika saya terus melangkah kembali ke peranan yang mereka berikan kepada saya, ini tidak akan pernah berakhir. Akan sentiasa ada peristiwa lain, bel lain, garisan lain yang dilanggar, dijelaskan sebagai keluarga. Dan buat pertama kalinya, saya tidak tergesa-gesa untuk menutup jurang itu. Saya membiarkannya terbuka kerana ada sesuatu yang memberitahu saya bahawa ini bukanlah perkara terburuk yang akan mereka lakukan.
Dan saya betul. Hari pesta itu tiba tanpa upacara. Saya bangun awal kerana kebiasaan. Badan saya masih bersedia untuk menyelesaikan masalah yang bukan lagi masalah saya. Untuk seketika, saya mencapai telefon saya, kemudian berhenti. Tiada apa yang perlu saya semak. Tiada jadual untuk disahkan. Tiada penyelesaian saat akhir untuk dibuat. Daripada memandu ke rumah ibu bapa saya pergi ke arah yang bertentangan. Saya menghabiskan pagi itu di sudut bandar yang tenang di suatu tempat yang neutral di mana tiada siapa yang tahu nama keluarga saya. Udara terasa lebih ringan di sana. Seperti saya meminjam kehidupan yang tidak mengharapkan apa-apa daripada saya. Telefon saya kekal menghadap ke bawah di atas meja di sebelah saya. Saya tidak perlu melihat untuk mengetahui apa yang sedang berlaku. Saya dapat membayangkannya dengan jelas. Orang ramai yang tiba keliru. Kakak saya berebut-rebut. Ibu saya tersenyum terlalu kuat. Berpura-pura beginilah yang dia mahukan. Jenis huru-hara yang hanya muncul apabila orang yang menyatukan semuanya secara senyap-senyap melangkah pergi. Tengah hari selepas itu, satu mesej diterima daripada seorang sepupu. Tiada ulasan, hanya sekeping gambar. Sambutan itu telah dipindahkan ke garaj. Kerusi lipat berbaris tidak rata. Sepanduk tergantung di dinding. Huruf-hurufnya bergulung di tepinya seperti telah diberikan pada pertengahan majlis. Separuh daripada tetamu yang saya sendiri ikuti tiada di sana. Mungkin menganggap semuanya telah dibatalkan. Kakak saya berdiri berhampiran tengah sambil memegang kek yang dibeli di kedai seperti bukti dia telah mencuba. Riak wajahnya tidak bangga. Ia ketat, penuh perhitungan. Saya mematikan telefon saya. Petang itu, panggilan bermula. Kakak saya dahulu, suaranya tajam, menuduh saya merosakkan segalanya. Ibu saya selepas itu, menuntut penjelasan seolah-olah kekeliruan tiba-tiba menjadi bahasanya. Malah ayah saya pernah mencuba, meninggalkan petikan suara yang banyak mengatakan tanpa benar-benar mengatakan apa-apa. Tiada siapa yang bertanya mengapa saya terluka. Mereka hanya ingin tahu mengapa keadaan tidak berjalan lancar. Beberapa hari kemudian, kakak saya menghantar mesej seperti tiada apa yang berlaku. Ada makan malam keluarga yang dirancang. Saya patut berhenti berkelakuan kebudak-budakan. Kembalilah. Betulkan. Saya tidak membalas. Tidak lama kemudian, saya telah menjadwalkan lawatan kerja. Hanya beberapa hari di luar bandar. Bertentangan dengan pertimbangan saya yang lebih baik, saya menghubungi ibu bapa saya dan bertanya sama ada mereka boleh menjaga anjing saya semasa saya tiada. Dia suka halaman rumah mereka. Saya memberitahu diri sendiri bahawa ia sementara terkawal, selamat. Apabila saya kembali, ada sesuatu yang tidak kena serta-merta. Tiada bunyi menyala. Tiada paku yang terkena lantai. Tiada beban yang biasa bersandar di kaki saya. Ibu saya membuka pintu seorang diri. Dia tidak mahu bertentang mata dengan saya. Dia sudah tiada, katanya. Seketika, saya fikir dia bermaksud dia telah melarikan diri, bahawa terdapat kemalangan. Dada saya sesak. Kemudian dia menambah dengan bersahaja, kakak awak yang uruskan. Kata-katanya tidak kena dengan betul. Menguruskannya. Bagaimana? Dia mengeluh. Sudah jengkel. Dia mencarikannya rumah baharu. Seseorang yang lebih memerlukannya. Skim saat semuanya berubah. Ini bukan lagi tentang pesta. Ini bukan tentang perasaan sakit hati atau salah faham. Mereka bukan sahaja memadamkan saya. Mereka telah melintasi batas yang mereka tidak boleh berjalan kembali. Dan buat pertama kalinya, saya tidak memikirkan cara untuk menjaga keamanan. Saya sedang memikirkan cara untuk melindungi diri saya sendiri. Saya tidak meninggikan suara ketika ibu saya mengatakannya. Ibu mencarikan rumah baru untuknya. Ayat itu melayang di ruang antara kami seperti biasa. Seperti tidak menyusun semula sesuatu yang penting di dalam dada saya. Saya bertanya satu soalan. Suara saya kedengaran asing di telinga saya sendiri. Terlalu tenang. Adakah awak memberinya kebenaran? Ibu saya menyilangkan tangannya.
Sudah bersikap defensif. Awak tiada di rumah. Ibu mengendalikannya. Kami rasa awak tidak akan keberatan setelah awak tenang. Setelah saya tenang. Ungkapan itu telah mengikuti saya sepanjang hidup saya. Ia selalu digunakan sebaik sahaja seseorang menyakiti saya. Seolah-olah reaksi saya adalah masalah sebenar, bukan perbuatan itu sendiri. Saya berjalan melepasinya ke dalam rumah perlahan-lahan. Dengan sengaja. Saya tidak berada di sana untuk berdebat. Saya berada di sana untuk memahami sejauh mana mereka telah pergi. Barang-barang kakak saya masih ada di mana-mana. Kasut di tepi pintu. Jaket dicampakkan ke atas kerusi. Bukti dia berpindah melalui rumah ini dengan pemilikan sepenuhnya. Seperti ia miliknya. Saya menemui ayah saya di halaman belakang rumah. Dia sedang menggunting fon kepala lindung nilai. Berpura-pura dunia tidak dapat menyentuhnya jika dia terlalu sibuk. Saya menanggalkannya untuknya. Awak tahu tak? Saya bertanya. Dia tidak segera menjawab. Dia hanya merenung rumput seolah-olah respons yang betul mungkin akan muncul daripadanya. Dia kata ia sementara. Akhirnya dia bergumam. Bahwa ia akan lebih baik untuk semua orang. Semua orang kecuali saya. Saya beredar tanpa sepatah kata pun. Di dalam kereta saya duduk di sana lebih lama daripada yang sepatutnya. Tangan di steering, bernafas dengan sesuatu yang terasa seperti kesedihan, bercampur dengan kemarahan. Tetapi di sebalik semua itu terdapat kejelasan. Tajam, tidak memaafkan. Mereka telah mengambil sesuatu yang menjadi milik saya. Bukan secara emosi, tetapi secara sah. Dan mereka melakukannya kerana mereka pasti saya tidak akan melawan. Mereka salah. Malam itu, saya tidak menghubungi kakak saya. Saya tidak muncul di rumahnya. Saya tidak menghantar mesej yang menuntut penjelasan. Saya mengumpulkan bukti, dokumen pengambilan anak angkat, rekod doktor haiwan, maklumat pendaftaran, pembayaran yang telah saya buat selama ini, semua yang tertera nama saya, semua yang menunjukkan saya bukan sahaja terikat secara emosi. Saya adalah pemiliknya. Keesokan paginya, saya membuat satu panggilan, bukan kepada keluarga, kepada seseorang yang tugasnya bukan untuk menjaga keamanan, tetapi untuk menegakkan peraturan yang dianggap orang lain tidak terpakai dalam keluarga. Saya menjelaskan situasi itu dengan tenang. Tiada drama, hanya fakta. Anjing saya dijual tanpa persetujuan saya semasa saya berada di luar bandar. Terdapat jeda di talian, kemudian jawapan ringkas. Itu bukan isu keluarga. Itu isu undang-undang. Mendengar itu terasa seperti oksigen. Menjelang petang, keadaan bergerak pantas. Apabila pegawai tiba di rumah ibu bapa saya, ibu saya kelihatan benar-benar terkejut. Seperti dia tidak percaya saya telah melibatkan orang luar. Ayah saya berada di belakangnya. Diam seperti biasa. Kakak saya belum sampai. Mereka cuba menjelaskan sebelum sesiapa meminta mereka. Dia bertindak balas secara berlebihan. Ia adalah salah faham. Kami hanya cuba membantu. Pegawai mendengar dengan sopan, kemudian berpaling kepada saya. Saya menyerahkan dokumen satu persatu. Mereka membaca, mengangguk, bertanya soalan penjelasan, profesional, tidak terikat, tepat seperti yang saya perlukan. Siapa yang menjual anjing itu? Salah seorang daripada mereka bertanya. Ibu saya teragak-agak. Itu sahaja sudah cukup. Kakak awak, katanya akhirnya. Dan di mana dia sekarang? Dia dalam perjalanan. Apabila kakak saya masuk ke laluan kereta, dia keluar dari keretanya sambil tersenyum. Senyuman yakin dan menawan yang telah digunakannya sepanjang hidupnya untuk meredakan akibatnya. Kemudian dia ternampak pakaian seragam itu. Senyumannya hilang. Apa yang berlaku? Dia bertanya. Matanya melirik antara kami. Salah seorang pegawai bercakap dengan tenang. Adakah awak menjual anjing yang bukan milik awak? Dia mengejek. Saya menempatkannya semula di rumah. Ia adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Adakah awak mendapat kebenaran daripada pemiliknya? Dia membuka mulutnya, menutupnya,
memutarkan matanya. Dia berdrama. Saya tahu dia akan melupakannya. Skim saatnya. Bukan apabila pegawai menjelaskan situasi itu. Bukan apabila dokumen dikeluarkan. Tetapi apabila kakak saya menyedari keyakinannya yang biasa tidak berkesan. Mereka menggarinya. Ibu saya menjerit. Ayah saya menjerit bahwa ini tidak perlu. Bahwa kami boleh membincangkannya. Bahwa ini adalah keluarga. Pegawai itu tidak memandang mereka pun. Keluarga tidak memberi Anda hak untuk menjual harta orang lain. Katanya. Saya tidak merasakan kemenangan. Saya tidak merasakan dendam. Saya rasa masih di balai polis. Semuanya menjadi lebih senyap, lebih prosedural, kurang emosi. Saya duduk di kerusi plastik, tangan dilipat, menjawab soalan yang telah saya persiapkan sendiri. Mereka memberitahu saya berapa harga kakak saya telah menjualnya. Sedikit sahaja, seolah-olah dia tidak lebih daripada objek yang boleh dipindahkan untuk kemudahan. Mereka bertanya sama ada saya mahu mendakwa. Saya meminta untuk bermalam. Petang itu, telefon saya dipenuhi dengan mesej yang saya tidak baca. Mil suara yang saya tidak buka. Saya pulang ke sebuah apartemen yang terasa terlalu sunyi tanpa bunyi tapak kaki yang biasa di atas lantai. Saya tidur lena. Keesokan paginya, saya menerima panggilan. Mereka telah menemuinya. Apabila saya masuk ke balai polis, dia serta-merta mengenali saya. Dia berlari ke arah saya dengan begitu kuat sehingga seluruh badannya menggeletar. Saya berlutut dan memeluknya, menghirup aroma yang biasa itu, membumikan diri saya dalam sesuatu yang nyata. Saya menekan charge. Bahagian itu paling mengejutkan ibu bapa saya. Mereka sangka mendapatkannya kembali sudah memadai. Bahwa saya akan menerima kemenangan itu dan menyelesaikan masalah seperti selalu. Tetapi ini bukan tentang hukuman. Ia tentang satu garisan. Kakak saya membayar ganti rugi melalui saluran undang-undang. Tiada permohonan maaf. Hanya kepahitan. Hanya menyalahkan. Malam itu, ibu saya meninggalkan peti suara. Dia mula tenang. Kemudian marah, kemudian terdesak. Dia berkata, jika saya tidak meninggalkan semuanya, saya memilih untuk meninggalkan keluarga. Saya memadamkannya. Kerana buat pertama kalinya, itu bukan satu ancaman. Ia adalah satu pengesahan. Mereka telah membina sebuah keluarga yang hanya berjaya jika saya berdiam diri. Dan saya sudah berhenti menjadi pendiam. Rumah itu terasa berbeza selepas itu. Lebih drama. Ganti rugi melalui saluran yang betul. Tiada perbualan yang tulus ikhlas menyusul. Tiada permohonan maaf yang muncul lewat dan gementar. Hanya jarak, bersih dan tidak dapat disangkal. Saya menukar kunci, mengemas kini kenalan kecemasan saya, mengalih keluar nama yang ada di sana secara lalai, bukan kerana kepercayaan. Rasanya pelik betapa mudahnya, betapa lama saya menangguhkan sesuatu yang begitu penting. Ibu bapa saya tidak datang. Kakak saya tidak menghulurkan tangan. Kesunyian kali ini terasa berbeza. Ia bukan hukuman. Ia adalah akibat semula jadi daripada batasan yang akhirnya kekal. Saya terus bekerja. Saya memasak makan malam yang saya benar-benar nikmati. Saya berjalan-jalan lebih lama. Saya berhenti bersedia untuk permintaan seterusnya. Ada malam saya terfikir tentang parti itu, tentang mesej itu, tentang betapa mudahnya mereka memadamkan saya. Dan kemudian saya akan melihat ke bawah dan merasakan berat badan yang hangat di sisi saya, dan teringat mengapa saya berhenti membiarkan mereka. Kedamaian yang saya pelajari tidaklah kuat. Ia hanya kekal. Untuk masa yang lama, saya fikir cinta bermaksud menahan apa sahaja yang diberikan oleh keluarga Anda kepada Anda. Sekarang saya tahu lebih baik. Jika disakiti adalah harga untuk merasai kepunyaan. Ia bukan cinta. Ia adalah kawalan. Dan memilih diri sendiri tidak menjadikan Anda kejam. Ia menjadikan Anda jujur. Jika cerita ini kedengaran biasa, Anda tidak kesorangan. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen.
Beritahu saya dari mana Anda mendengar dan tekan langgan untuk lebih banyak kisah sebenar tentang sempadan, pengkhianatan dan keadilan senyap.